Alhamdulillah, terima kasih kepada Ashabul Maulid daripada Darul Atik telah meneruskan program majlis kita pada malam ini dengan mendengarkan tausiah daripada Al-Habib Mahdi bin Abu Bakar Al-Hamid dan penterjemahnya Ustaz Ali Zainal Abidin. Dengan segala hormatnya saya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka wa karrafa wa 'azzama ala nabiyyil amin. Wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala sahabatihi al-akramin wa ala at-tabi'in lahum bi ihsan ila yawmid din. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الأخوة الأفاضل في هذا المكان المبارك وانظروا نبي أحمد نبي الغزالي الأساتذة الكرام الحاضرين والحاضرات أجمعين، نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظة أن الله يرفع صلواتنا إلى حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، يقبل صلواتنا على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، ويتقبل منا هذا المجلس ويثيبنا عليه أفضل ما أثاب أهل مجالس الذكر إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. Beliau Al-Habib Mahdi bin Abu Bakar Al-Hamid memulakan daripada tausiah beliau dengan terlebih dahulu memuji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang menghimpunkan kita di dalam majlis yang penuh keberkatan ini, dan salawat serta salam ke atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta pahala ahli keluarga dan para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hari kiamat nanti. Dan beliau mengucapkan rasa hormat kepada daripada Syekh Tuan Guru Ahmad bin Al-Ghazali yang telah mengadakan daripada program pada malam hari ini, serta para pelajar, para santri, para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa mudah-mudahan apa yang kita panjatkan daripada salawat serta salam ke atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke hadirat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan salawat kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan daripada pahala yang besar sekali pada malam hari ini kepada kita semuanya, yang lebih besar daripada yang kita dapatkan di dalam majlis-majlis lain ini. Oleh karena itulah mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma ajmal as-salata ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa indahnya untaian salawat yang kita haturkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ahla dzikru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan betapa manisnya pujian dan menyebut nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arwa' hadha al-majlis alladhi hadarnahu min awwalihi ila hadhihi al-lahzah. Dan betapa menyenangkan kepada hati kita daripada hadirnya kita di dalam majlis ini sampai sekarang ini. Sami'na madh al-habib alaihi salatu wassalam. Kita telah dengar bersama macam mana tadi pujian-pujian ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sami'na sirat an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadha al-kitab mubarak Adhiya al-Lama. Dan kita juga mendengar daripada kisah sejarah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Adhiya al-Lama, kitab Maulid yang telah dibacakan sebentar tadi. Sami'na al-majmu'ah al-mubarakah majmu'ah madrasat al-Mahad al-Atiq wa aswatuhum al-hasana at-tayyibah kaifa tadhkuru Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika al-madh al-'ajib. Dan kita pula mendengar sebentar tadi daripada lantunan qasidah-qasidah pujian ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh pelajar-pelajar daripada Madrasah Al-Atiq, yang dengan suara merdu mereka melantunkan salawat dan pujian ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal haqiqah annana hatta ila al-fajr lan namilla min hadhihi al-qasaid at-tayyibah al-mubarakah wa hadha al-majlis al-mubarak. Sesungguhnya
apabila majlis ini pun kita bacakan, kita perpanjang hingga fajar pun, mungkin di antara kita tidak akan jemu-jemu dan tidak akan merasa penat karena majlis ini dengan menyebut manusia yang teragung yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. لماذا؟ لأننا من نذكر Kenapa? Karena siapakah yang kita sebut pada saat ini? وعلى من نصلي Dan ke atas siapakah kita mengucapkan salawat? وسيرة من نتأمل Dan juga sejarah siapakah yang sedang kita baca sebentar tadi? إنه حبيب الله. Sesungguhnya yang kita puji dan kita baca daripada sejarahnya adalah Habibullah, kekasih daripada Allah Subhanahu wa taala. خليل الله. Dan sesungguhnya beliau adalah Khalilullah, manusia yang mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حاز على أقرب منزلة من ربه سبحانه وتعالى. Dan dianya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang telah mendapatkan derajat dan kedudukan yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa ما taala. أحب الله أحدا كما أحب محمدا صلى الله عليه وسلم. Tidaklah Allah mencintai dari seorang hambanya yang melebihi daripada kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولا طلب منا أن نحب أحدا كما نحب محمدا صلى الله عليه وسلم. Dan tidaklah Allah menuntut kepada kita semuanya mencintai sesiapapun melebihi daripada tuntutan Allah untuk kita mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi لا wasallam. يتم إيماننا إلا إذا أحببنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسنا. Tidak akan sempurna keimanan kita sehingga pun kita mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lebih mengutamakan beliau lebih daripada jiwa kita sendiri. وأكثر من والدينا. Dan lebih besar daripada kecintaan kita kepada kedua orang tua kita. وأكثر من أولادنا. Dan bahkan lebih besar daripada kecintaan kita terhadap anak-anak kita. وأكثر من كل شيء في هذه الدنيا. Dan bahkan lebih daripada kecintaan kita kepada apapun di alam dunia ini. فهذا حبه فرض علينا صلى الله عليه وسلم. Maka kecintaan ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan satu kewajiban bagi kita semua. كما سمعنا المقدم قبل قليل أن زيارة الحبيب صلى الله عليه وسلم وأن الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم من أركان محبته عليه الصلاة والسلام. Dan sebagaimana telah disampaikan di dalam pembukaan daripada program ini tadi, sebentar tadi disampaikan bahwasanya berziarah ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersalawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan satu rukun kewajiban di dalam kecintaan kita ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi كيف wasallam. نحبه ثم لا نكثر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. Macam mana kita mengaku mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tapi kita tak memperbanyak daripada salawat ke atas beliau. كيف نحبه ولا نذكره ولا نتأمل سيرته ولا نتأمل حياته عليه الصلاة والسلام. Macam mana kita mengakui cinta kepada beliau akan tapi kita tak pernah pun membaca sejarah hidup baginda dan juga sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. حياته صلى الله عليه وسلم تحيي القلوب الميتة. Sejarah kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dapat menghidupkan hati-hati yang telah mati. والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم تفرج الهموم. Dan salawat ke atas baginda Nabi akan dapat melapangkan daripada kesedihan-kesedihan hati. وتغفر الذنوب. Dapat pula mengampunkan daripada dosa-dosa manusia. كل من يشتكي من كثرة ذنوبه فبشره بكثرة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Sesiapapun yang mengadu tentang banyaknya dosa yang telah dia perbuat, maka berilah kabar gembira dia bahwasanya dengan bersalawat dia akan diampunkan dosa-dosanya oleh Allah. وكل من يشتكي من الهموم في هذه الدنيا ويشتكي من الأمور الصعبة في هذه الدنيا فبشره أن يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يفرج الله همومه. Dan siapapun yang mengadukan tentang kesukaran-kesukaran di dalam hidupnya dan juga hal-hal yang didapati di dalam hatinya yang tidak yang merisaukan dirinya, maka berilah kabar gembira untuk senantiasa memperbanyak salawat ke atas Nabi, maka Allah akan melapangkan daripada itu semuanya. جاء في الحديث الصحيح سيدنا أبي بن كعب Telah datang di dalam riwayat hadis yang sahih bahwasanya Sayyidina Ubay bin Ka'ab, صاحب القرآن, beliau adalah salah seorang sahabat yang seringkali memperbanyak baca Al-Quran. فجاء إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم Maka datanglah Sayyidina Ubay bin Ka'ab ini ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي. Maka Sayyidina Ubay bin Ka'ab ini bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapakah kiranya wahai baginda aku meluangkan masaku untuk mengucap selawat ke atas baginda. فقال صلى الله عليه وسلم ما شئت. Maka baginda pun mengatakan terserah engkau. قال الربع يا رسول الله. Maka beliau mengatakan adakah 1/4 daripada masaku setiap harinya aku gunakan untuk bersalawat ke atasmu ya Rasulullah. قال ما
ما شئت وإن زدت فهو خير لك. Maka baginda pun menjawab, terpulang kepada engkau. Apabila engkau menambah lagi, maka itu lebih bagus dan lebih baik daripada bagimu. وقال الثلث يا رسول الله. Maka Sayyidina Ubay pun mengatakan, sepertiga dari masaku wahai Rasulullah, aku gunakan salawat. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. Maka Rasulullah menjawab, itu pun terpulang kepada engkau. Akan tapi apabila engkau nak tambah, maka itu lebih baik bagimu. وقال النصف يا رسول الله. Maka Sayyidina Ubay mengatakan, adakah separuh dari masaku setiap hari aku gunakan untuk salawat kepada anda ya Rasul? وقال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. Maka baginda pun menjawab dengan jawaban yang sama, terpulang kepada engkau. Akan tapi apabila engkau nak tambah lagi, maka itu lebih baik bagimu. وقال يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها. Maka beliau pun Sayyidina Ubay bin Ka'ab mengatakan, wahai Rasulullah, kalau semacam itu maka aku akan jadikan seluruh masaku untuk bersalawat ke atasmu wahai Rasul. فماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ Maka apakah jawaban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. Maka baginda pun mengatakan, kalau semacam itu yang nak kau lakukan wahai Ubay bin Ka'ab, maka Allah akan berikan segala apa yang kau perlukan dan Allah akan ampunkan segala dosa-dosamu. فما أعظم الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Maka betapa besarnya kedudukan salawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. وكان قدوتنا في الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو رب العزة سبحانه وتعالى، ربنا خالقنا وخالق كل شيء. Adapun yang kita contoh dan kita tiru di dalam bersalawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bukan lain melainkan Allah Subhanahu wa taala sang pencipta وملائكته سبحانه dan وتعالى. juga para malaikat-malaikatnya. إن الله وملائكته يصلون على النبي. Sebagaimana Allah berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat-malaikatnya senantiasa bersalawat ke atas Nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Barulah setelah itu Allah menyeru kepada orang yang beriman, wahai orang-orang beriman, maka bersalawatlah kalian dan bersalamlah ke atas Nabi dengan sebaik-baik salam. صلوا عليه وسلموا تسليما. Maka bersalawatlah kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala علينا إذا سمعنا ذكر اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن نكثر الصلاة على النبي. Maka hendaknya kita apabila kita mendengarkan nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita memperbanyak salawat ke atas ذلك فوز لنا karena itu adalah merupakan kejayaan bagi kita وفرحا لقلبه الشريف صلى الله عليه dan وسلم juga mengembirakan ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi وقربا wasallam لنا من حبيبنا محمد صلى الله dan عليه وسلم. akan menjadikan kita hampir kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. وصلوا على النبي محمد. Maka salawatlah kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasallam. قال صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, orang yang kedekut, orang yang bakhil adalah orang yang ketika namaku disebut akan tapi dia tak sambut dengan salawat ke atas. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. لماذا هو بخيل؟ لأنه بخل على نفسه بالقرب من الله والقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mengapa baginda mengatakan bakhil, orang yang tak nak menyambut ketika disebut nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salawat ke atas beliau? Karena berarti dia bakhil atau kedekut dengan diri sendiri akan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. صلواتنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Karena hakikatnya salawat kita ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mendekatkan diri kita ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. بل إن أقربنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرنا صلاة عليه الصلاة والسلام. Bahkan menurut kadar semakin banyaknya kita memperbanyak salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disitulah akan semakin dekatnya kita ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi من wasallam. يبخل على نفسه بهذا المقام العظيم؟ Siapakah orang yang masih bakhil lagi kepada dirinya sendiri untuk mendapatkan derajat yang tinggi ini? قال صلى الله عليه وسلم أقربكم عندي منزلا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, orang yang paling dekat kedudukannya di antara kalian bersama aku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak mengucapkan salawat ke atas. وقال عليه الصلاة والسلام أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. Dalam riwayat yang lainnya baginda mengatakan, orang yang paling utama untuk hampir dan lebih dekat derajatnya di sisiku nanti di hari kiamat, orang yang paling banyak dia mengucapkan salawat ke atas. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واحدة
من الأسباب التي تقربنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka satu sahaja salawat yang kita aturkan ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan satu sebab untuk semakin hampirnya kita ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. وهي سبب نزول الرحمة. Dan juga dianya salawat tersebut adalah merupakan sebab daripada turunnya rahmat daripada Allah. بلا شك كل من حضر هذه الليلة في معهد العتيق. Tak syak lagi bahwasanya pada malam hari ini akan turun rahmat itu daripada Allah Subhanahu wa taala di pondok rahmat ini. كل من حضر معنا هذه الليلة في معهد العتيق وسمع هذه الصفات النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك أنه أحس بنزول الرحمة. Dan juga semua orang yang hadir daripada kaum lelaki maupun wanita yang hadir pada malam hari ini akan merasakan dengan turunnya rahmat itu daripada Allah Subhanahu wa taala. وأحس في قلبه الخشوع. Dan akan mendapatkan di dalam hatinya kekhusyuan. وربما دمعت عينه. Dan terkadang pula ada di antara mereka yang meneteskan daripada air mata mereka. لماذا؟ ما هو سبب؟ Apa yang menjadi sebab itu semuanya? رحمة الله تنزل عند الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Tiada lain karena turunnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala ketika diucapkan salawat ke atas baginda Nabi قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 أي رحمه الله سبحانه وتعالى 10 مرات. Bagaimana sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersalawat ke atasku sekali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali, yakni dengan 10 rahmat daripada Allah Subhanahu wa وإذا taala. كان كل واحد في المجلس يصلي مرة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم فتنزل لكل واحد 10 رحمات في المجلس، فكيف إذا أكثرت صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس؟ Maka apabila setiap kita hanya membaca satu sahaja salawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setiap kita yang hadir ini pasti akan mendapatkan bagian daripada 10 rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana lagi kalau kita pada malam hari ini memperbanyak daripada salawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. وقربنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قربنا من الله تبارك وتعالى. Dan semakin hampirnya kita ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ada satu pertanda bahwasanya kita semakin hampir pula kepada Allah Subhanahu wa taala. صلى الله عليه وسلم مفتاح الرحمة. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan kunci rahmat daripada Allah. والمرسول للعالمين رحمة. Dan yang diutus oleh Allah ke atas rahmat, ke atas alam ini sebagai rahmat. وصاحب أعظم رحمة نزلت في الوجود. Dan termasuk manusia yang paling agung, yang paling utama, yang memiliki rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam alam ini. وما شهدت هذه الأرض أحدا أرحم منه عليه الصلاة والسلام. Dan tidak ada satupun manusia yang pernah disaksikan hidup di atas muka bumi ini yang lebih rahmat dan kasih kepada manusia yang lainnya dan bahkan kepada makhluk melebihi daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. وجل رحمته كانت لأمته عليه الصلاة والسلام. Dan paling besar rahmat yang dimiliki oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diperuntukkan untuk umatnya. ومن رحمته لأمته عليه الصلاة والسلام ما مرت عليه ليلة في هذا العالم إلا وكان يدعو لأمته عليه الصلاة والسلام. Dan termasuk di antara bentuk rahmat baginda Nabi SAW ke atas umatnya adalah tidak pernah berlalu satu malam pun daripada malam-malam baginda Nabi SAW semasa hidup beliau, melainkan beliau memperbanyak untuk berdoa kepada Allah untuk keselamatan daripada umat-umatnya. في كل أحواله صلى الله عليه وسلم كان يدعو لأمته عليه الصلاة والسلام. Setiap keadaan baginda Nabi SAW adalah diperuntukkan untuk mendoakan daripada umat-umatnya. رحمة عظيمة Satu rahmat yang sangat besar dari baginda Nabi كانت في قلبه عليه الصلاة والسلام. yang ada pada hati baginda Nabi SAW. كان حتى يدعو للكفار الذين لا يسلموا بعد. Bahkan pun baginda Nabi SAW mendoakan hidayah ke atas orang-orang yang kafir padahal mereka belum lagi masuk Islam. بل إنه عليه الصلاة والسلام كان يبكي إذا رأى جنازة يهودي لم يسلم وانتقل من الدنيا ولم يدخل في الإسلام كان يبكي يرحمه عليه الصلاة والسلام. Bahkan pun baginda Nabi SAW ketika lewat jenazah orang Yahudi yang hendak untuk dimakamkan, maka beliau pun meneteskan air mata beliau. Kenapa? Karena rahmat kepada manusia yang tersebut, karena dia tidak dapat untuk diselamatkan oleh baginda Nabi SAW daripada ancaman neraka Allah Subhanahu wa taala. بل إنه في الحال الذي يؤذى من المشركين يؤذوه ويتعبوه ويدموا قدميه الشريفتين وعندما كان في الغزوة وأدمى وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم فطلب منه أن يدعو على هؤلاء القوم فلم يدعو لهم إلا بالرحمة عليه الصلاة والسلام والهداية. Dan begitu pula ketika baginda Nabi SAW mendapatkan cacian dan gangguan daripada orang-orang kafir Quraisy pada saat itu,
Bahkan beliau ketika itu terluka di bagian daripada kaki beliau yang mulia sehingga mengeluarkan darah, dan juga pelipis daripada kepala beliau yang mulia dan mengeluarkan darah ketika dalam peperangan. Maka para sahabat pun melihat yang semacam itu, meminta agar baginda Nabi SAW mendoakan kecelakaan ke atas mereka, orang-orang kafir Quraisy tersebut. Akan tapi baginda Nabi tak nak mendoakan mereka, melainkan dengan doa-doa yang baik. دعا صلى الله عليه وسلم وجسمه مدرج بالدماء فقال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. Maka beliau pun ketika itu disakiti sambil meneteskan daripada darah yang keluar daripada luka beliau, beliau mengatakan, ya Allah, berilah petunjuk dan hidayah kepada kaumku karena mereka tidak mengetahui bahwa aku adalah Nabi. Ma a'zam rahmatahu alaihi salatu wassalam. Betapa agungnya daripada rahmat yang dimiliki oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika jaa Ali bin Hatim ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana kafira. Ketika datang salah seorang kafir yang bernama Ali bin Hatim. Jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana mutakhawifan min Rasulillah. Dan adalah Ali bin Hatim ini pada saat itu takut untuk berjumpa langsung dengan baginda Nabi. Kana aduwwan lil Islam wa aduwwan lil muslimin. Karena sebelum itu dia adalah termasuk orang yang paling musuh kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Fama yatawaqqa' madza yaf'al bi Rasulullah aw madza yukallimu Rasul, madza yaqulu Rasulullah. Maka dia tak dapat bayangkan seandainya dia berjumpa dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, apa yang nak diperbuat oleh baginda Rasul kepadanya. Fa'indama ja'a ila Rasulillah ar-rahmah sallallahu alaihi wasallam rahaba bihi alaihi salatu wasalam bal da'ahu ila baitihi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dalam keadaan yang takut semacam itu dia berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginda pun menyambut dia dengan sambutan yang hangat, bahkan pun baginda menjemput dia untuk datang ke rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa masya ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Sehingga pun Ali bin Hatim ini berjalan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Falaqiya fi at-tariq hum dhahabuna ila al-bait imra'atan. Maka ketika itu di tengah perjalanan berjumpa dengan salah seorang wanita. جاءت تلك المرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسألة أو تشتكي إليه من حال. Maka wanita itu pun bertanya kepada baginda Nabi SAW tentang satu masalah ataupun dia mengadukan satu perkara yang membuat dia bingung, yang membuat dia bimbang ke atas baginda Nabi SAW. ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم معها ويستمع إليها عليه الصلاة والسلام. Maka baginda pun berhenti dan mendengarkan apa yang menjadi aduan daripada wanita tua ini, dan beliau mendengarkan dengan seksama daripada aduan yang disampaikan oleh wanita tua tersebut. Dalam masa yang sangat panjang wanita itu memaparkan daripada apa yang menjadi permasalahan dia. Dan di bawah terik matahari yang sangat panas. Akan tapi baginda pun tidak merasakan terganggu diri beliau. Beliau senantiasa pernah menyampaikan hajat seseorang. Sehingga pun Ali bin Hatim yang belum lagi masuk Islam merasa kagum dengan akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun mengatakan dalam hatinya, manusia macam apakah yang satu ini? هذا إنسان معظم في قومه فكيف يقف كل هذه الوقفة الطويلة مع هذه المرأة التي تعتبر امرأة عادية جاءت من الشارع. Ini adalah manusia yang diagungkan di kaumnya. Macam mana dia boleh untuk melayan daripada wanita tua yang dia bukan termasuk wanita yang mulia, wanita biasa, untuk mendengarkan daripada aduan-aduannya di tengah jalan. Aku bersaksi bahwa manusia yang satu ini dia bukan seorang raja dan dia tidak mencari kekuasaan daripada kerajaan. فلما أكمل الحديث معه صلى الله عليه وسلم لم يقف صلى الله عليه وسلم ولم ينهي الأمر حتى هي التي كملت الأمر وانتهت من كلامها فانصرف صلى الله عليه وسلم إلى البيت مع علي. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak beranjak dan tidak pergi daripada tempat itu melainkan selepas wanita itu telah menyampaikan dan juga mengadukan segala apa yang menjadi kerisauannya dia kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga pun selepas itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan Ali tersebut menuju ke rumah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda pun memasuki rumah beliau bersama tetamunya yaitu Ali. Maka semakin merasa takjublah Ali bin Hatim ini melihat macam mana rumah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak apakah yang dapat dijumpai daripada perabotan rumah tangga yang ada pada rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah di rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada tilam-tilam yang empuk?
Dan adakah dijumpai daripada perobatan-perobatan yang mewah yang ada di dalam rumah baginda Nabi SAW pada saat itu? كيف كان جدران بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان سقف بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan macam mana bentuk daripada tembok-tembok dinding-dinding rumah baginda Nabi SAW dan juga atap rumah beliau? كان بيتا متواضعا. Adalah rumah baginda Nabi SAW, rumah yang sederhana, rumah yang penuh tawadhu, لرجل متواضع. yang dimiliki oleh satu manusia yang sungguh tawadhu. كان صلى الله عليه وسلم بيته إذا مددت يدك إلى الأعلى ربما نلت السقف. Maka disifatkan daripada rumah baginda Nabi SAW adalah apabila kita masuk ke dalam rumah baginda Nabi SAW dan mengangkat tangan kita pasti akan sampai ke atap rumah baginda Nabi SAW. من صغر البيت. Dari kecilnya rumah yang dimiliki oleh baginda Nabi ولم SAW. يكن فيه شيء من الآثار. Dan tidak dijumpai daripada perabotan-perabotan yang mewah di dalam rumah baginda Nabi وهو SAW. بيت سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. Padahal itu adalah rumah daripada penghulu makhluk seluruh alam semesta. فجلس صلى الله عليه وسلم في بيته. Maka duduklah baginda Rasulullah SAW di rumah beliau. وجلس الضيف. Dan duduklah tetamu yang bernama Adi bin Hatim. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم تلك الوسادة التي كان يستعملها لنفسه فآثر بها ضيفه الكريم. Maka baginda Nabi SAW mengambil tempat duduk yang biasa beliau tempati untuk duduk dan dibagikan kepada tetamunya untuk menghormati tamu tersebut. فلم يريد أن يأخذها لأنه يعرف هذه وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka Adi bin Hatim pun enggan untuk mengambil daripada tempat duduk bagi Nabi SAW karena itu adalah tempat yang biasa duduk oleh baginda Nabi SAW. فألزم عليه حتى أخذ تلك الوسادة. Maka baginda pun maksa untuk memberikan daripada tempat duduk dan diduduk oleh Adi sehingga pun dan Adi bin Hatim terpaksa duduk di atas tempat duduk baginda Rasulullah وهو SAW. رجل غير مسلم. Padahal dia adalah pada saat itu belum lagi masuk ke dalam agama Islam. وكان أعظم أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka betapa agungnya akhlak budi pekerti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. هذه الأخلاق الكريمة Inilah akhlak yang mulia. هل ستبقي في هذا الإنسان شيء من آثار الكفر؟ Adakah akhlak yang mulia tersebut akan menyisakan daripada kekufuran di dalam hati orang-orang yang kufur kepada Allah? بلا شك أنه سيدخل في الإسلام مباشرة. Tak disyakkan lagi. Pada saat itu pasti Adi selepas itu akan masuk ke dalam agama Islam. ودخل عدي بن حاتم في الإسلام ببركة أخلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام. Maka Adi bin Hatim ini pun masuk ke dalam agama Islam berkat akhlak dan budi luhur baginda Nabi sallallahu alaihi ولو wasallam. سألنا أنفسنا في هذا الزمان وهذا اليوم Kalau seandainya kita nak tanya pada diri kita masing-masing pada zaman ini ونحن نعيش مع غير المسلمين في هذه البلاد dan kita pun hidup bersama orang-orang yang non-muslim di negeri ini, كم رجل وكم امرأة دخلت الإسلام بسبب أخلاقه. kalau kita nak tanya kepada kita, adakah orang-orang yang di luar Islam masuk ke dalam agama Islam karena sebab daripada akhlak dan budi baik kita kepada mereka? كم عددهم الذين أسلموا على أيدينا أو أسلموا بسبب أخلاقهم؟ Berapakah banyaknya kiranya orang yang boleh masuk Islam karena sebab melihat daripada akhlak dan budi baik kita? لا ندري. Kita tak tahu nak jawab apa. وربما لا يسلم أحد. Dan kemungkinan tidak ada satupun orang yang masuk Islam karena sebab melihat daripada akhlak budi kita. ربما بسبب بعدنا عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Itu semuanya mungkin karena sebab jauhnya kita daripada akhlak budi pekerti baginda Rasul sallallahu alaihi بل wasallam. ربما يحسن السؤال أن نقول كم إنسان خرج من الإسلام بسبب أخلاقه. Bahkan kalau kita tengok pada zaman sekarang ini, betapa banyak umat orang yang keluar bahkan daripada agama Islam karena melihat kerusakan daripada akhlak umat Islam pada saat ini. وكم من إنسان أعرض عن الإسلام وكان ربما يحدث نفسه بالإسلام ولكن أعرض عن الإسلام بسبب ما رأى من أفعالنا السيئة. Dan betapa banyak mungkin orang yang nak masuk Islam, dia terbesit di dalam hatinya untuk masuk ke dalam agama Islam, akan tetapi dia keluar kembali daripada niatannya tersebut, tidak masuk ke dalam agama Islam karena dia melihat daripada kejelekan daripada akhlak-akhlak kita. لأننا بعدنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Karena kita akui bahwa kita jauh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وبعدنا عن آداب رسول الله عليه الصلاة Dan والسلام. jauh daripada adab-adab baginda Rasul sallallahu alaihi وبعدنا wasallam. عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan kita jauh daripada akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. وبعدنا عن معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan kita pun jauh daripada perbuatan yang dibuat oleh baginda Rasul sallallahu كان alaihi صلى wasallam. الله عليه وسلم رحيما Adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang berahmat وكان متواضعا dan manusia yang mutawadhi, rendah hati, وكان حليما صلى الله عليه وسلم. dan beliau adalah manusia yang bijaksana.
جاء رجل من الأعراب إلى رسول الله Pernah satu saat datang seorang Badui kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. يريد شيئا من بيت المال من المال Dia ingin untuk mendapatkan daripada bagiannya daripada Baitul Mal. ولكن معروف عند الأعراب أنهم أناس أجلاف وأشداء. Dan sebagaimana dikenal bahwasanya orang Badui ini adalah mereka orang-orang kasar dan kurang beradab. وكل الأعراب غالبا في هذا الحال. Dan umumnya orang-orang Badui ini mempunyai perangai yang semacam itu. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحسن الطريقة في طلب المال. Dan dia pun datang kepada baginda Rasulullah SAW dan dia tidak melakukan perbuatan yang terbaik di dalam dia meminta sesuatu kepada orang lain. فكيف طلب المال من رسول الله؟ Maka bagaimana si Badui ini caranya dia meminta daripada harta Baitul Mal tersebut kepada Rasulullah? مسك في رداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجره حتى أثر في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، جره بشدة. Dia memegang keras daripada kain rida baginda Rasulullah SAW dari belakang dan juga menariknya sehingga pun membekas daripada bekas merah daripada leher baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang dilakukan oleh baginda Rasul pada saat itu? وكان عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول أهل الشمائل كإبريق من الفضة. Maka disebutkan dalam kisah Syama'il dalam kitab-kitab sifat-sifat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan tentang sifat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah leher baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang putih bersih itu semacam ibrik, semacam tempat yang terbuat daripada kaca yang begitu jernih, yang begitu putih. وعندما سحب ذلك الرداء انقلب عنقه إلى أحمر من شدة السحب. Sehingga pun ketika ditarik daripada kain rida baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu berkesan kepada leher baginda Nabi SAW sehingga pun memerah daripada leher baginda Rasul SAW. وقال يا محمد. Dan si Badui ini mengatakan, wahai Muhammad, أعطني من مال الله. bagi kepada aku daripada harta Allah Subhanahu wa taala. الذي ليس هو مالك ولا مال أبيك. Yang mana harta tersebut bukan termasuk hartamu dan bukan termasuk harta daripada ayah-ayahmu. كلام شديد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ini adalah ucapan yang kasar ke atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. ولكن كيف كان جواب رسول الله؟ Akan tapi bagaimanakah jawab baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? فقال نعم أعطيك إن شاء الله. Maka baginda pun mengatakan, oh iya, aku akan bagi uang kepadamu. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه المال. Dan datanglah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada Baitul Mal dan membawa harta yang dibagikan kepada Badui tersebut. فأعطاه ذلك المال فلما أعطاه المال هل يكفيك يا أخي العرب؟ Ketika baginda memberikan harta tersebut kepada Badui tersebut, baginda mengatakan, adakah harta ini mencukupi bagimu wahai Badui? فقال لا يكفي. Maka si Badui menyatakan, tak cukup, masih kurang lagi. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. Maka baginda pun memberikan daripada harta yang keduanya. هل أحسننا إليك يا أخي العرب؟ Adakah aku dengan pemberian yang kedua ini telah berbuat baik kepada kamu wahai saudaraku Badui? لا أحسنت قال ولا أجمل. Maka si Badui mengatakan, tidak, kamu belum lagi berbuat baik kepada aku, masih kurang. فأعطاه صلى الله عليه وسلم ذلك. Maka baginda Rasul pun memberikan kepada si Badui tersebut dengan pemberian yang ketiga kali. حتى جمع واستكثر بما أعطاه. Sehingga pun dia merasa cukup dan merasa puas dengan apa yang dibagikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. هذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Inilah akhlak baginda Rasul Sallallahu Alaihi فأين Wasallam. هي اليوم في بيوتنا؟ Maka kemanakah akhlak yang semacam ini di rumah-rumah kita? وأين هي اليوم في معاملاتنا؟ Dan di manakah akhlak baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini di dalam muamalah kita kepada manusia? وأين هي اليوم في حياتنا؟ Dan manakah daripada akhlak baginda ini di dalam kehidupan kita? عليه الصلاة والسلام. Atas beliau salawat dan salam. ما تعرف الدنيا رجلا متواضعا أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kita tak mengenal pun manusia yang lebih mempunyai sifat tawadhu rendah diri melebihi daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. حتى أنه صلى الله عليه وسلم عندما دخل إلى مكة Sehingga pun ketika baginda Rasul masuk ke kota Mekah, وقد أنصره الله سبحانه وتعالى padahal Allah telah menolong beliau dengan membukakan kota Mekah dan dikuasai. فلم يدخل يعني رافعا رأسه. Maka baginda pun ketika masuk ke dalam Mekah tersebut tidak masuk ke dalam kota Mekah dengan mengangkat kepala beliau, لأنه منصور. karena beliau pada saat itu telah ditolong oleh Allah, dia telah diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. ولكنه دخل وهو مخفض رأسه صلى الله عليه
وسلم تواضعا لله تبارك وتعالى. Akan tapi walaupun diberikan kemenangan yang sangat hebat pada saat itu, dengan ditundukkannya, dikuasakannya kota Mekah pada saat itu, baginda tetap masuk ke kota Mekah dalam keadaan menundukkan kepala karena tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. وانتعشت البلاد والعباد بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sehingga pun kehidupan para sahabat pada saat itu hidup dengan akhlak budi pekerti Rasulullah SAW. وأولئك الأعراب الذين ذكرنا واحدا منهم أنه كان بهذه الشدة تحولوا هؤلاء بفضل تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أناس رحماء علماء حكماء حكموا هذا العالم. Sehingga pun manusia-manusia semacam Badui yang diceritakan dalam cerita selepas tadi, yang kita sebelumnya dia keras dan mempunyai sifat yang sangat pemarah, akan tapi dengan tarbiyah dan pendidikan yang penuh daripada kasih sayang baginda Nabi SAW pada saat itu dapat merubah mereka menjadi manusia yang berahmat, manusia-manusia yang lembut, manusia yang bijaksana, sehingga pun menyebarlah manusia-manusia yang penuh kelembutan dan bijaksana pada saat itu. كان صلى الله عليه وسلم مرة في المسجد. Pernah baginda Rasulullah SAW suatu saat ada di dalam masjid. فدخل رجل من الأعراب. Maka masuklah salah seorang daripada Badui ke dalam masjid tersebut. فجأة فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجأة. Maka dia pun melihat baginda Rasulullah SAW dalam keadaan tertiba. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا أمام الفصل هيئة من هيئات الجلوس. Maka ketika itu baginda Nabi SAW sedang duduk-duduk di dalam masjid tersebut. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امتلأ قلبه بالهيبة. Maka ketika Badui ini memasuki masjid dan melihat baginda Rasulullah SAW di dalamnya, maka dia merasa segan ke atas baginda. لأن من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك إذا رأيته واحدا كأنما رأيت جيشا مقبلا صلى الله عليه وسلم. Maka termasuk mukjizat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang siapapun walaupun orang kafir melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun sendirian, maka seakan-akan dia melihat sekelompok daripada pasukan yang sangat hebat dan sangat gagah. فامتلأ الرجل بالهيبة وأخذ ترتعد يده ورجله. Maka lelaki ini pun merasa haibah, merasakan keagungan baginda Rasul SAW, sehingga pun dia gemetar pada saat itu. وهو لم يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم. Padahal dia pada saat itu tidak mengenal siapa Rasulullah SAW pada saat itu. بمجرد أن رآه فقط. Akan tapi hanya melihat sosok baginda Rasul, dia telah gemetar pada saat itu. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتسم. Maka baginda pun menoleh kepada lelaki tersebut dan tersenyum. وقال هون عليك يا أخي العرب. Maka baginda pun menyapa lelaki tersebut. Baginda mengatakan, wahai saudaraku dari bangsa Arab, tenangkan dirimu. إنني لست بملك. Ketahui sesungguhnya aku bukanlah termasuk dari golongan orang-orang raja. ولكني ابن امرأة كانت تأكل الجديد في مكة. أي أنا ابن امرأة كانت من الناس العاديين وكانت تأكل الجديد اللحم المجفف الذي يجفف في مكة. Aku adalah manusia biasa, manusia semacam kamu pula. Aku adalah anak dari wanita yang makanannya adalah makanan berupa qadid, makanan yang biasa dimakan oleh manusia biasa, yaitu daging yang dikeringkan. اللهم صل عليه وعلى آله. ما أعظم تواضعه عليه الصلاة والسلام. Kalau kita tengok betapa agungnya rasa tawadu, kerendahan diri baginda Rasulullah SAW. وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد. Dan beliaulah pernah satu ketika mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah seorang hamba. أكل كما يأكل العبد. Maka aku akan makan macam mana hamba sahaya itu makan. وأجلس كما يجلس العبد. Dan aku pun duduk semacam hamba sahaya itu duduk. هو خير العبيد عبيد ربنا سبحانه وتعالى. Padahal beliau adalah sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa كان taala. مرة عليه الصلاة والسلام جالسا. Dan sering kali baginda Nabi SAW ketika beliau duduk, وكان يأكل من شيء من المأكولات. pada ketika itu beliau memakan daripada makanan. وكانت في المدينة امرأة معروفة ببذاءة اللسان. Dan pada saat itu ada salah seorang wanita yang ada di kota Madinah itu yang dikenali dengan ucapannya yang sangat jahat, yang sangat kurang ajar. فمرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأكل. Maka wanita ini pun melewati baginda Rasulullah SAW, sedangkan baginda dalam keadaan waktu itu makan. فأخذها الفضول فقالت أعطني من هذا الطعام. Maka wanita itu pun rasa ingin tahu daripada dia, maka dia mengatakan kepada Rasulullah, berikan makanannya, kau makan itu padaku. فأعطاها شيء من الطعام. Maka baginda pun memberikan sebagian makanan yang dia makan kepada wanita tersebut. فقالت لا أريد من هذا أعطني من فمك. Maka wanita itu pun mengatakan, aku tak nak
kau beri dengan makanan yang ada di dalam tanganmu, akan tapi aku ingin makanan yang sekarang ada di dalam mulutmu. وكان ما عندها شيء من الحياء. Maka wanita ini pun tidak memiliki rasa malu semacam wanita-wanita yang lainnya. فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ امتثل الأمر أو استجاب نداءها فأخرج شيء من اللقمة التي في فمه ووضعه في فمه. Maka termasuk akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tak menolak daripada permintaan daripada wanita tersebut. Beliau mengeluarkan dari makanan yang ada di dalam mulut mulia beliau dan beliau bagikan kepada wanita tersebut. ووضعه في فمها فلما وضعه في فمها قال الراوي فإنها بعد ذلك لم تعرف ببذاءة اللسان بل لم يكن أحد في المدينة أشد حياء منه. Maka ketika makanan yang ada di dalam mulut baginda Rasulullah SAW itu diletakkan di dalam mulut wanita yang dikenali pada saat itu dengan lidahnya yang kurang ajar, dengan omongan-omongan yang kasar, omongan-omongan yang kotor, maka selepas itu tidak dikenali wanita tersebut di kota Madinah, melainkan wanita yang penuh kesopanan, yang penuh rasa malu, berbeda dengan hari-hari sebelumnya. ببركة ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Karena keberkatan daripada air liur baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. كل ما فيه عظيم صلى الله عليه وسلم. Segala apa yang ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah satu hal yang besar. حتى أنه عليه الصلاة والسلام كانت أحواله عجيبة. Bahkan pun daripada segala keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menggambarkan satu keadaan yang sangat menakjubkan. وكل ما تعلق به عجيب عليه الصلاة Dan والسلام. segala apa yang bergantung atau mempunyai hubungan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang menakjubkan. كان رجل اسمه عتبة ابن فرقد. Ada salah seorang lelaki yang bernama Utbah ibn Farqad. وكان هذا الرجل متزوج عنده 3 نساء. Dan lelaki ini adalah orang yang memiliki tiga orang istri. بعض الناس ربما يزعل علينا من النساء. Sebagian orang mungkin daripada kaum wanita kalau diceritakan pasal orang yang beristri lebih dari satu akan marah. ممكن لا يحبون أن يكون واحد بس. Mungkin daripada kaum wanita tidak menginginkan daripada lelaki melainkan kalau dia mempunyai istri seorang sahaja. على كل حال هذا سيدنا عتبة كان عنده 3. Ala kulli hal, Utbah ini salah seorang sahabat ini mempunyai 3 orang istri dalam kisah tersebut. ولكن كان فيه أمر عجيب كان طيب الرائحة. Dan akan tetapi di dalam kisah beliau ini ada hal yang sangat menakjubkan. Karena beliau mempunyai bau harum yang sangat semerbak. فكانت الزوجة الأولى تتطيب بأحسن الطيب حتى تساوي طيبه فلم تستطع. Maka istrinya pun yang pertama ingin menggunakan daripada pewangian atau minyak harum yang lebih harum daripada yang dimiliki oleh suaminya, akan tapi tetap terkalahkan oleh harum daripada bau suaminya. والثانية تفعل مثل ذلك. والثالثة كل نسائه تحاول أن تكون طيبها مثل طيبه ولكن لم تستطع. Akan tetapi yang kedua dan yang ketiga pun juga berupaya dan berusaha semacam yang istri yang pertama, berusaha untuk memakai wewangian minyak wangi yang lebih harum daripada minyak wangi yang dipakai oleh suaminya. Akan tapi kesemuanya tidak mampu untuk menandingi bau harum daripada minyak wangi suami tersebut. ما هو هذا الطيب العجيب؟ Maka para istri pun mengatakan, minyak wangi apakah ini yang sangat harum semerbak wanginya? من أين أتى بهذا الطيب العجيب؟ Dari mana engkau, suamiku, mendapatkan daripada minyak yang seharum ini? الذي لا تنقطع رائحته. Yang mana bau harumnya tak pernah terputus. وليس هناك طيب أطيب منه. Dan tidak ada daripada minyak wangi yang kami jumpai yang lebih harum daripada minyak wangi ini. فسألنا هذا الصحابي من أين أتيت بهذا الطيب؟ Maka seorang pun bertanya kepada lelaki tersebut, daripada istrinya bertanya kepada suaminya, dari manakah kamu dapatkan minyak wangi tersebut? فقال إن لهذا قصة. Sesungguhnya aku, kalau kau bertanya tentang sebab asal daripada minyak wangi yang harum ini, aku punya satu kisah yang ajib. قال كنت يوم من الأيام وقد مرضت وأصابني الشرع والشرع هذا مرض يصيب الجلد فيكثر الحكة. Pada satu ketika aku pernah tertimpa satu musibah, satu penyakit berupa gatal-gatal di seluruh badanku. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka aku pun datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. أشتكي مما فيه. Aku mengadukan apa yang berlaku pada diriku pada saat itu. فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عنده. Maka baginda pun menjemput aku ke rumah beliau وأمرني أن أخلع الثياب التي على جسمي. dan memerintahkan aku agar supaya melepas daripada seluruh pakaian yang ada di dalam jasadku.
الذي في الأعلى. daripada pakaian yang ada di atas tubuhku. فأخذ يده صلى الله عليه وسلم واتفل فيه. Maka baginda pun mengeluarkan telapak tangan beliau dan meludahkan di telapak tangan yang mulia tersebut. ودلكها بالأخرى. Kemudian beliau menggosokkan dengan telapak tangan beliau yang lainnya. ثم دلك بها جسمه. Kemudian beliau pun mengusapkan telapak tangan yang telah ada daripada air ludah baginda Rasulullah SAW kepada badanku. فمن ذلك الوقت فاحت في جسمي ريحة طيبة إلى هذا الوقت. Maka dari semenjak saat itulah keluar bau harum semerbak daripada tubuhku, padahal aku tak pernah menggunakan daripada minyak wangi. هذه بركات رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ini adalah termasuk keberkatan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. هذا ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهر. Inilah daripada air liur bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam yang suci. هذه بركة يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ini pula berkat keberkatan daripada tangan suci bagi Rasul sallallahu لما alaihi wasallam. مسح صلى الله عليه وسلم على طفل في مكة في مدينة كان جاء إليه فمسح على رأسه صلى الله عليه وسلم بقي الطيب في رأسه أياما طويلة. Maka suatu ketika baginda sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas kepala seorang budak kecil ketika di Madinah pada saat itu, maka bau harum semerbak keluar daripada kepala anak budak kecil tersebut dan tersisa beberapa hari lamanya tidak hilang-hilang bau semerbak بل tersebut. إن سيدنا مجلوك هذا مجلوك من الصحابة الكرام لما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب أن يمسح رسول الله على رأسه فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسه بقي وصل إلى عمر 80 من عمره والمكان الذي مسح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشيب قط. Pernah diceritakan satu ketika berlaku kepada salah seorang sahabat yang bernama Sayyidina Majluk. Beliau pernah meminta kepada baginda Rasulullah SAW agar diusap kepala beliau oleh tangan mulia baginda Rasulullah SAW. Maka selepas diusap oleh baginda Rasulullah SAW dengan tangan mulia beliau, maka bekas atau kesan usapan daripada tangan mulia tersebut mengakibatkan tidak berubahnya daripada rambut yang pernah disentuh oleh tangan baginda Rasulullah SAW hingga umur beliau 80 tahun. من بركات رسول الله عليه الصلاة والسلام. Karena keberkatan dari baginda Rasulullah SAW. سيدنا سعد بن أبي وقاص. Pernah dikisahkan juga Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. كان قال كنت مريضا. Pernah beliau mengatakan, aku pernah suatu saat dalam keadaan sakit. فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka menziarahi aku baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. فمسح على وجهي وعلى صدري. Maka baginda pun mengusap ke atas wajahku dan juga ke atas dadaku. وإني إلى هذه اللحظة أحس ببرد كف رسول الله صلى الله عليه وسلم على جسدي. Maka beliau pun mengatakan, sampai detik ini sudah berlalu bertahun-tahun, aku masih merasakan daripada dingin dan sejuknya tangan baginda Rasulullah SAW ketika mengusap daripada anggota jasad. وقال أحد الصحابة Pernah berkata salah seorang sahabat, ركبت مرة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. aku pernah menunggang kendaraan bersama baginda Rasul SAW. وكان من تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا ركب على الحمار أو على الخيل أو على الإبل أي على الجمال يركب معه رجلا آخر من تواضعه عليه الصلاة والسلام. Termasuk dari sifat rendah diri baginda Rasulullah SAW apabila beliau berkendara dengan kendaraan apapun, apakah itu berupa onta ataupun khimar ataupun kuda, keledai dan lain sebagainya, beliau senantiasa memanggil salah seorang sahabat dari beliau untuk juga naik dan menunggang bersama beliau. وكان ركبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم. Aku pernah satu ketika menaiki satu kendaraan bersama Rasulullah SAW. كان جسمي يقارب جسمه. Maka ketika itu anggota jasadku hampir dan menempel dengan jasad baginda Rasul sallallahu alaihi قال wasallam. فكنت أعرف بعد ذلك أتعرف على ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها من تلك اللحظة. Maka dari sejak itulah memberikan satu kesan kepada diriku yang memberikan bau harum, karena bau harum yang disebabkan menempelnya jasadku dengan jasad baginda Rasul sallallahu قال alaihi wasallam. سيدنا أنس بن مالك Dan Sayyidina Anas bin Malik pernah mengatakan, ما مسست ديباجة ولا حريرة. aku tidak pernah menyentuh daripada kain yang lembut, walaupun itu sutra ataupun dibat maupun harir, ألين من كف رسول الله صلى الله عليه yang lebih lembut daripada tangan suci baginda Rasul وسلم. sallallahu alaihi wasallam. وما مسست ريحا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه Dan وسلم. aku tak pernah mencium daripada bau harum daripada minyak apapun yang lebih harum semerbak melebihi daripada bau harum baginda Rasul sallallahu alaihi هذه wasallam. كانت ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم الطبيعية التي خلقها الله فيه ولم تكن من المسك أو غيره. Ini adalah bau harum yang keluar dari
jasad baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam secara alami, bukan karena beliau memakai daripada wewangian atau minyak harum. ومع هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يتطيب بالطيب الحسن. Walaupun beliau telah mengeluarkan bau semerbak yang harum yang alami, akan tapi beliau tetap senang untuk memakai dari wewangian atau minyak harum. ولكن ريح عرقه صلى الله عليه وسلم كان أطيب من المسك. Dan bahkan daripada air peluh keringat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih harum daripada minyak misk. دخل مرة على أم سليم Pernah satu ketika baginda masuk ke rumah daripada Ummu Sulaim, وكانت لها قرابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. dan Ummu Sulaim ini adalah mempunyai satu ikatan kekerabatan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi فجاء wasallam. متعبا فنام على الفراش. Ketika itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan payah dan letih, sehingga pun beliau tertidur di atas tilam di rumah daripada Ummu وقد Sulaim. كان قد أخرج رداءه. Dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melepas daripada kain atas beliau. فلما كان نائما Ketika beliau pun tertidur, خرج منه كثير من العرق. maka keluarlah peluh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. وكانت أم سليم تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم فتسلك ذلك العرق لتدخله في القارورة التي معه. Maka Ummu Sulaim pun melihat daripada peluh suci baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pun mengambilnya setetes demi setetes untuk dimasukkan ke dalam satu tempat kecil daripada milik Ummu Sulaim. وفجأة انتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan seketika itu pula baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bangun daripada tidur beliau. قال أم سليم ماذا تفعلين؟ Maka baginda pun mengatakan, "Wahai Ummu Sulaim, apa yang kau kerjakan?" قالت يا رسول الله نأخذ عرقك لنطيب به طيبا. "Wahai Rasulullah, aku barusan selepas tadi aku mengambil daripada keringat baginda, daripada air peluh baginda untuk aku jadikan daripada wewangian bagi kami." معناه أنه إذا وضعته على الطيب يصير أطيب ذلك الطيب. Tujuan daripada Ummu Sulaim adalah apabila daripada air peluh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diteteskan di dalam minyak wangi yang banyak, akan semakin membawa bau harum yang semerbak. وفي رواية قالت نأخذ عرقك يا رسول الله نتبرك به لصبياننا. Dalam riwayat lain ونطيبهم. beliau mengatakan, jawab daripada Ummu Sulaim, aku mengambil daripada air peluh kamu wahai Rasulullah untuk supaya kami jadikan keberkatan untuk anak-anak kami. ماذا عسى أن يحصي الإنسان من فضائل وصفات رسول الله عليه الصلاة والسلام. Maka apakah yang boleh untuk disampaikan dan diutarakan untuk menghitung daripada kemuliaan-kemuliaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. ولا نستطيع أن نكمل الوصف في هذا المجلس. Maka tidaklah kami akan memungkinkan untuk menyebutkan keseluruhan daripada kemuliaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam majlis ini. ولكن علينا أن نتأمل سيرته صلى الله عليه وسلم ونتأمل شمائله عليه الصلاة والسلام. Akan tapi kita hendaknya senantiasa daripada merenungkan daripada sirah sejarah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. نخرج من هذا المكان بأمرين. Dan mudah-mudahan kita keluar daripada majlis semacam ini dengan membawa dua oleh-oleh. الأمر الأول أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبك. Perkara yang pertama adalah hendaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi satu hal yang paling kita utamakan di dalam hati kita. والأمر الثاني أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته. Dan perkara yang kedua yang menjadikan kita menjadi oleh-oleh bagi kita ketika sepulang kita dari majlis ini, hendaknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh suri tauladan dalam kehidupan kita. ومعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبك أنك تتحقق بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنزل الرحمة على قلبك. Yang dimaksud bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah berada di dalam hati kita, hendaknya kita betul-betul sungguh-sungguh mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bila dari hati kita. ومعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتنا أننا نحيي حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقوالنا في أفعالنا في حركاتنا في معاملاتنا مع أزواجنا في معاملاتنا مع أولادنا في معاملاتنا مع الناس في معاملاتنا مع المسلمين في معاملاتنا مع غير المسلمين. نحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقتدي به في كل حال. Dan makna daripada kita menghidupkan daripada kehidupan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan kita menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ahli keluarganya, macam mana sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam muamalah dengan anak-anaknya, macam mana muamalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kaum muslimin yang lainnya, dan bagaimanakah muamalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan manusia selain orang-orang yang Islam. Dan kita hidupkan daripada akhlak budi pekerti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini di dalam kehidupan kita.
فنحيي ذلك ونستمر عليه حتى نشعر بالقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الدنيا. Dan kita menghidupkan daripada sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga pun kita merasakan kedekatan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun kita masih di dalam dunia ini. فإذا شعرنا بأننا قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث نذكره في كل حياتنا في كل يوم في كل لحظة في كل ساعة فلنا البشارة أن نكون قريبا إن شاء الله منه في يوم القيامة. Maka apabila kita sudah mempunyai rasa kedekatan di atas baginda Nabi SAW di dalam kehidupan kita di atas dunia ini, maka satu kabar gembira bagi kita bahwa kita pasti akan mendapatkan kedekatan nanti bersama baginda Rasul SAW di hari kiamat. وإذا كنا قريبا منه صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة فنحن في أمان من النار ومن جميع الأهوال. Maka apabila kita telah mendapatkan kedekatan dengan baginda Rasul SAW di hari kiamat nanti, maka itu menjadi satu jaminan keamanan bagi kita daripada adab siksa Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. نسأل الله أن يقربنا من رسول الله. Kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menghampirkan kita dengan Rasulullah. ونسأل الله أن يحببنا بحب رسول الله. Dan kami mohon kepada Allah agar supaya Allah berikan kecintaan yang sungguh kepada Rasulullah. نسأل الله أن يقوي إيماننا به وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan kami mohon kepada Allah agar Allah memperkuat keimanan kita kepadanya dan kepada Rasulullah SAW. نسألك في هذا المجلس المبارك. Ya Allah, kami mohon kepadamu di dalam masjid yang penuh keberkatan في ini, هذه الليلة di المباركة malam yang penuh keberkatan ini, مع هؤلاء المباركين bersama orang-orang yang berhimpun pada saat ini dengan keberkatan. أن تبارك فينا أجمعين. Berilah keberkatan kepada kami semua ya Allah. أنزل على قلوبنا البركة Berikanlah kepada kami dalam hati-hati kami keberkatan. وتجعل في بيوتنا البركة Dan jadikanlah dalam rumah-rumah kami keberkatan. وتجعل في أولادنا البركة Dan jadikanlah dalam anak-anak kami keberkatan. وتجعل في الأزواج البركة Dan jadikanlah di dalam istri-istri kami keberkatan. وتجعل في جميع أحوالنا البركة. Dan jadikan setiap keadaan kami keberkatan. اللهم أحينا حياة المتبعين لرسول الله صلى الله عليه Ya Allah, وسلم jadikanlah kehidupan kami kehidupan orang yang senantiasa mengikut kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. وقربنا منه صلى الله عليه وسلم في كل لحظة Dan dekatkanlah kami kepada Rasulullah SAW setiap detiknya. واجعلنا محض السرور لقلبه الشريف يا رب Dan العالمين. jadikan kami sebab kegembiraan ke dalam hati baginda Rasul SAW. اللهم افتح على هؤلاء الطلاب أجمعين. Ya Allah, bukanlah pintu ilmu kepada seluruh pelajar-pelajar yang ada اللهم pada saat أعينهم ini. بالعلم Ya Allah, berikanlah ilmu kepada mereka. وزينهم بالحلم Dan hiaslah mereka dengan ilmu. وأكرمهم بالتقوى Dan berikan kemuliaan kepada mereka dengan وجملهم takwaan. بالعافية. Dan perbaguslah mereka dengan afiat. حقق آمال والديهم فيهم برحمتك يا أرحم Dan الراحمين. kabulkanlah segala daripada cita-cita orang tua mereka di dalam anak-anak mereka ya Allah. وبارك في شيخهم حقي أحمد Dan berikanlah kepada keberkatan kepada Syekh Haji Ahmad. وزده الصحة والعافية Berikanlah kepada beliau kesehatan dan afiat. طول العمر في طاعة الله ورسوله. Dan juga panjang umur di dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. وانفعه وانفع بك الطلاب أجمعين. Dan berilah kemanfaatan kepada beliau untuk memberikan manfaat kepada seluruh pelajarnya. جميع من في هذه القرية يا رب Dan العالمين. seluruh orang yang ada di dalam qaryah ini ya Allah. جميع المشايخ والدعاة إلى الله والمعلمين يا أرحم الراحمين. Dan juga berbuatlah semacam itu kepada seluruh para pengajar dan orang-orang dai di dalam madrasah ini ya Allah. اللهم بارك في كل من حضر المجلس. Ya Allah, berkatilah terhadap siapa yang hadir dalam majlis ini ya واصلح Allah. له نيته Perbaikilah niat-niat mereka ya Allah. واصلح له أعماله Perbaikilah dan amal mereka ya Allah. وبارك له في أرزاقه Berkatilah di dalam rezeki-rezeki mereka ya وبارك Allah. لهم في علومهم Berkatilah dalam ilmu mereka ya Allah. وبارك لهم في كل ما أعطيتهم من خير الدنيا والآخرة. Berkatilah dalam segala apa yang kau anugerahkan pada mereka dari kebaikan dunia dan akhirat. اللهم إنا عبيدك الضعفاء Ya Allah, kami adalah hambamu yang lemah وعبيدك المساكين dan hambamu yang miskin. قد وقفنا على بابك Kami telah duduk ada di bawah pintumu ya Allah. وقفنا بأعتابك. Dan kami menghimpun berhimpun di hadapanmu ya Allah. حالتنا حالة الضعف يا رب Dan العالمين. keadaan kami adalah keadaan orang yang lemah ya Allah. حالتنا حالة الفقر إليك يا رب العالمين. Dan keadaan kami adalah keadaan yang memerlukan kepada pertolonganmu ya Allah. وأنت أغنى الأغنياء Dan engkau adalah zat yang maha kaya. وأنت أكرم الأكرمين. Dan engkau zat yang maha pemurah. وقد جئنا إلى هذا المجلس Dan kami semua datang kepada majelis ini بعيوب كثيرة dengan kesalahan-kesalahan yang banyak. وبذنوب كثيرة Dan dengan dosa-dosa yang banyak. وبأحوال بعيدة عن أحوال نبيك صلى الله عليه وسلم. Dengan keadaan yang jauh daripada keadaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. اللهم إنا نسألك ببركة النبي محمد صلى الله عليه Ya وسلم Allah, kami mohon dengan keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. انظر إلينا في هذا المجلس. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu dalam majelis انظر ini. إلينا في هذا المجلس. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu dalam انظر majelis ini. إلينا في هذا المجلس. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu dalam تب majelis ini. علينا يا رب العالمين Terimalah taubat kami ya Allah توبة نصوحة. dengan taubat nasuha. تب علينا يا رب العالمين Terimalah taubat kami
kami ya Allah. توبة نصوحا Dengan taubat تب nasuha. علينا يا رب العالمين. Terimalah taubat kami ya Allah. توبة نصوحا Dengan taubat nasuha زكنا بها قلبا yang dapat mensucikan hati kami وجسما dan jasad kami وسرا dan juga rahasia kami dan وروحا. roh jiwa kami. نسألك يا كريم Kami mohon padamu ya في Allah, مجلس ذكر فيه حبيبك di dalam majlis yang disebutkan nama kasih-Mu واكثر فيه الصلوات على حبيبك dan diperbanyak majlis tersebut dengan salat kepada kami umatmu, أجمعين agar supaya Kau rahmati kami semuanya وتغفر لنا أجمعين dan Kau ampunkan segala dosa kami وتسلمنا أجمعين dan Kau selamatkan kami semuanya وتشفي مرضانا أجمعين dan Kau berikan kesembuhan kepada penyakit kami semuanya وتقبلنا أجمعين. dan Kau terima kasih kami semuanya. اللهم لا تردنا خائبين في هذه اللحظة. Ya Allah, janganlah Kau tolak kami pada saat ini. اللهم أنت الذي أحضرتنا في هذا المكان. Engkaulah yang mentakdirkan kami hadir di dalam tempat ini. وحبيبك محمد هو الذي دعانا إلى هذا المكان. Dan kasih-Mu Nabi Muhammad yang menjemput kami di dalam program dan majlis ini. اللهم إنا إنما جئنا من أجلك Ya Allah, kami datang ke majlis ini hanya untuk-Mu ومن أجل حبيبك. dan karena untuk kasih-Mu. فنسألك يا الله Maka kami mohon kepadamu ya Allah, ألا تردنا خائبين. janganlah Kau tolak kami dari majlis ini dalam keadaan sia-sia. منك يا رب العالمين. Dekatkanlah kami selalu kepadamu ya Allah. اللهم اجعلها ليلة مباركة علينا يا Jadikanlah الله. malam ini malam keberkatan kepada kami ya Allah. تغفر فيها الذنوب Kau ampunkan segala dosa kami. وتستر فيها Kau tutup العيوب segala kesalahan kami. وتصلح فيها القلوب Dan Kau perbaiki hati-hati kami. وتفرج فيها الكروب Dan Kau lapangkan segala kesulitan kami. وتحقق فيها لنا المطلوب Dan Kau kabulkan segala permintaan kami. يا أرحم الراحمين. Wahai Zat yang Maha Rahmat. اللهم إن كنا وقفنا على باب رجل غني Ya Allah, apabila kami berada di sebelah pintu orang yang kaya, وكانت حالتنا ضعف pada saat itu kami dalam keadaan lemah وقد توسلنا إليه dan kami memohon kepada orang kaya tersebut, فإنه لا يردنا pasti خائبين. dia tidak akan menolak kami. وكيف وقد وقفنا ببابك يا رب. Bagaimana kami saat ini telah berhimpun dia di bawah daripada pintu-Mu ya Allah. وكيف وقد دعوناك يا رب. Kami pada saat ini berdoa kepadamu ya Allah. وأنت أرحم الراحمين. Dan Engkau Zat yang Maha Rahmat. وأنت أكرم Dan الأكرمين. Engkau Zat yang Maha Pemurah. وأنت رب Dan العالمين. Engkau Tuhan semesta alam. يا الله اقبلنا يا الله. Ya Allah, terimalah segala doa kami. يا الله اقبلنا يا الله. Ya Allah, terimalah apa yang kami mohon ya يا Allah. الله. Ya Allah. يا الله. يا الله. يا الله. يا الله. يا الله. Ya Allah. 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 استجب دعانا Terimalah doa kami. ولبي نداءنا Dan jawablah kekalaman kami ya وخير Allah. Jangan Kau رجاءنا sia-siakan harapan kami ya Allah. اللهم استجب الدعوات Ya Allah, kabulkan segala doa. ولبي Dan النداءات jawablah segala mohon kami. وخير الرجاء Jangan Kau sia-siakan harapan kami. بداه المصطفى. Dengan keberkatan baginda Rasulullah SAW. اللهم اغفر لنا اجمعين. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami. اللهم اقبلنا اجمعين. Ya Allah, terimalah kami semuanya. اللهم تب علينا Ya Allah, اجمعين. ampunkanlah segala dosa kami. نسألك يا Dan mohon الله kepadamu ya Allah. نخرج من هذا Kami المجلس tidak keluar dari majlis semacam ini. بذنوب مغفورة Melainkan dengan dosa-dosa yang diampunkan. وقلوبا Dan مستورة dengan ayat yang telah ditutup. وأحوالا Dan مرضية keadaan yang Kau ridhoi. وأعمالا Dan مقبولة. amalan yang Kau terima. نسألك يا Dan الله mohon kepadamu ya Allah. ما أعطيت أحدا من عبادك الصالحين بالعطاء Sebagaimana yang Kau berikan kepada hamba-Mu yang Kau أن yang Kau تجعلنا sayangi. في ذلك نصيبا وافرا برحمتك يا Dan أرحم jadikanlah bagian الراحمين. itu dengan bagian kami semua ya اللهم Allah. اجعل لنا نصيبا في كل خير تقسمه على هذه الأمة. Ya Allah, bagikanlah kepada kami segala kebaikan yang Kau bagikan kepada umat ini. ونسألك نصيبا في كل مقام تقسمه على هذه Dan kami الأمة. minta kedekatan derajat yang tinggi di sisimu sebagaimana yang Kau bagikan kepada umat ini. نسألك أن لا نخرج من هذا المكان Kami mohon padamu agar kami tidak keluar dari tempat ini. إلا وقد رفعت درجاتنا Melainkan Kau عليك. telah angkatkan derajat kami di إلا sini. وقد قبلت أعمالنا كلها Melainkan يا رب Kau العالمين. terima seluruh amal kami ya Allah. إلا وقد حفظتنا في كل أعمالنا حتى نلقاك وأنت راض عنها. Melainkan Engkau telah حفظتنا يا رب. melainkan Engkau telah menjaga kami dari segala perbuatan kami sampai hari akhir kami ya Allah. برحمتك يا أرحم Dengan الراحمين. rahmat-Mu ya Arhamar اللهم Rahimin. إنا لم نسأل بخيلا Ya Allah, kami tidak mohon zat yang
bakhil. ولكننا سألنا كريما Akan tapi kami memohon kepada Zat yang Maha Pemurah, وسألنا رحيما dan kami memohon kepada Zat yang Maha Kasih, يحب عبده إذا سأله yang mencintai hambanya apabila dia meminta, ويفرح من عبده إذا سأله dan selalu gembira dengan hambanya apabila meminta kepadanya, ويعطي عبده إذا سأله. dan akan memberi kepada hambanya apabila meminta kepadanya. فتقبل دعاءنا يا رب Maka العالمين terimalah segala doa-doa kami ya Allah, وبارك في هذا المعهد المبارك dan berkatilah dalam pondok yang penuh keberkatan ini. يا أرحم الراحمين. Baiklah yang Maha Rahman. وكما جمعتنا وإياهم في هذا المحضر Dan sebagaimana kamu himpunkan kami di dalam tempat ini, نسألك يا الله سؤالا لا يقدر عليه إلا أنت. kami mohon kepadamu ya Allah satu permohonan yang tidak dapat mengabulkan melainkan Kau ya Allah. وأن تجمعنا وإياهم مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة. Agar Kau himpunkan kami bersama Nabi Muhammad SAW di hari kiamat kelak. كما جمعتنا هنا Ya Allah, sebagaimana Kau himpunkan kami di sini, اجمعنا مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم هنا. dan himpunlah kami dengan baginda Nabi-Mu di akhirat nanti di sana. اجمعنا معه على الحوض يا رب العالمين. Himpunkan kami bersama baginda Nabi di atas haudnya beliau. اجمعنا معه على الصراط يا رب العالمين. Himpunkan kami bersama Nabi-Mu di atas sirat-Mu ya Allah. اجمعنا معه عند الميزان يا رب العالمين. Himpunkan kami juga bersama Nabi-Mu di atas mizan. ادخلنا معه الجنة بغير حساب يا رب العالمين. Masukkan kami ke dalam surga-Mu bersama Nabi Muhammad SAW tanpa hisab. ادخلنا معه الجنة بغير حساب يا رب Masukkan العالمين. kami ke dalam surga-Mu tanpa hisab bersama Nabi-Mu ya ادخلنا Allah. معه الجنة بغير حساب يا رب Masukkan kami العالمين. bersama Rasulullah SAW ke dalam surga-Mu dengan tanpa hisab ya Rabbal اللهم Alamin. استجب دعاءنا بجاه نبيك محمد صلى الله عليه Ya Allah, وسلم. terimalah doa-doa kami dengan berkat Nabi Muhammad SAW, بجاه أهل الكساء يا رب dengan العالمين. berkat ahli keluarga Nabi Muhammad بجاه أهل SAW, نبيك صلى الله عليه وسلم. dan seluruh ahli keluarga Nabi Muhammad SAW. يا أرحم الراحمين. Ya Arhamar Rahimin, يا أرحم Ya الراحمين. Arhamar يا Rahimin, أرحم الراحمين. Ya Arhamar Rahimin. اللهم لا تدع لنا في آمين. مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته آمين. ولا هما إلا فرجته آمين. ولا دين إلا قضيته آمين. ولا مريض إلا شفيته آمين. ولا مبتلا إلا عافيته آمين. ولا ضالا إلا هديته آمين. ولا جاهلا إلا علمته آمين. ولا بعيدا إلا قربته آمين. ولا مظلوما إلا نصرته آمين. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم آمين. الراحمين. يا أرحم الراحمين يا آمين. أرحم الراحمين يا الله وارزقنا الاستقامة على طاعتك حتى نلقاك وأنت راض عنا. آمين. واجعل هذا المجلس شاهدا لنا يوم القيامة لا شاهدا علينا يا أرحم الراحمين. ونسألك التوفيق لمرضاتك دائما أبدا آمين. حتى تدخلنا الجنة بغير حساب آمين. يا رب الأرباب آمين. بجاه عالي الجناب آمين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطياب آمين. وجميع الأصحاب آمين. يا كريم يا رحيم يا تواب آمين. يا أرحم الراحمين. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.